Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 4 dari kelas FF231 akan membentangkan tajuk peradaban sosial dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Pembentangan ini akan dimulakan oleh saya sendiri, Muhammad Fitri, yang akan menerangkan mengenai konsep etika dan peradaban. Seterusnya, asal-usul masyarakat majmuk di Tanah Melayu akan dibentangkan oleh saudara Ashraf Samsudin. Kemudian akan disambung oleh saudara Faiz Shazwan yang akan menerangkan mengenai isu peradaban sosial dalam masyarakat majmuk. Seterusnya, saudari Amal Husna akan membentangkan mengenai cabaran dalam membentuk masyarakat majmuk, dan akhir sekali saudara Sufian Saleh akan membentangkan mengenai langkah untuk mengatasi cabaran. Kita pergi kepada konsep etika dan peradaban. Definisi etika. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Manakala definisi peradaban pula, peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Konsep etika. Konsep etika terbagi kepada 3. Yang pertama, sejarah pemikiran Eropah dari zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Perkembangan pemikiran sosial oleh Aristotle, Plato dan Socrates. Yang kedua, dari perspektif agama dan kepercayaan. Etika Asia berteraskan agama dan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Contoh agama seperti Buddha, agama Hindu dan agama Islam. Yang ketiga, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Pada tahun 1970, masih wujud ilmu kolonial, tetapi kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek memodernisasikan negara. Terus kita akan pergi kepada konsep peradaban. Yang pertama, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Seterusnya, Timur dan Barat. Peradaban kacukan dengan tersulamnya nilai. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bangsa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Sejarah pembentukan masyarakat majmuk telah melalui proses yang sangat panjang. Ia bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pada tahun 1400 Masihi. Kerajaan Melayu Melaka meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera dan muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana mempunyai pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahannya cekap di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dengan Asia Barat. Keadaan ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama, khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Disebabkan itu, pedagang-pedagang Cina, India, Arab dan Jepun telah datang ke Melaka untuk berdagang. Oleh itu, sebahagian daripada pedagang ini telah mengamalkan perkahwinan campur dengan masyarakat setempat dan jaringan asimilasi telah terjadi dan membentuk masyarakat baharu. Selain itu, proses pembentukan masyarakat majmuk mula berlaku apabila pembukaan Pulau Pinang oleh Perancis Lai pada tahun 1786 dan seterusnya campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu telah menggalakkan kemasukan imigran daripada China dan India. Malah, perkembangan perusahaan biji timah dan getah juga telah membawa kepada kedatangan buruh asing dari China, India ke Tanah Melayu. Hal ini disebabkan wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India dan China dan disebabkan kemakmuran dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu. Selepas mencapai kemerdekaan,
Kerajaan Tanah Melayu telah membuka peluang untuk imigran Cina dan India yang berhijrah untuk pulang ke negara asal. Tetapi kebanyakan imigran ini sudah berasa selesa dan memilih untuk kekal tinggal di Tanah Melayu. Melalui kemasukan imigran daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum yang boleh kita lihat sekarang. Assalamualaikum. Saya isu peradaban Malaysia dan masyarakat majmuk. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Mungkin ini dapat didampak dari kerana kemajmukan bukan hanya melibatkan masyarakat berbilion tahun, turut diwarnai dengan masyarakat yang berbeza kepercayaan dan agama serta berlainan budaya. Malaysia merupakan makhluk yang konflik, iaitu makhluk yang sentiasa mencari perbezaan dan persaingan sama ada dalam pertangan fizikal ataupun idea, baik dalam tujuan yang positif maupun negatif. Dalam isu peradaban ini, adalah bagaimana kita memahami adab perkauman dalam Malaysia, antaranya dalam menjaga bahasa maupun tingkah laku agar tidak menggoris di kaum lain. Banyak sebenarnya isu yang boleh dibentangkan, antaranya isu hak orang Melayu yang dipusatkan oleh kumpulan ultra pluralist, iaitu kumpulan yang memperjuangkan hak rata antara kaum dan agama. Antaranya isu kedudukan Islam sebagai agama rasmi, kedudukan bahasa Melayu, peran institusi beraja dan hak keistimewaan Melayu. Dalam isu ini kami akan fokus pada pendidikan, politik, budaya dan mentaliti serta yang akan diterangkan oleh Husna sebentar lagi. Dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia pada hari ini, isu dan konflik seperti di atas tidak dapat dielakkan, tetapi dapat dimenemukan dengan diuruskan ke arah konflik yang positif. Untuk konflik dan isu yang berlaku harus menghasilkan satu keputusan dan dirikan bersama dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Itu saya. Terdapat banyak cabaran dalam membentuk masyarakat majmuk di negara ini. Antaranya adalah dari segi pendidikan, di mana generasi muda diletakkan di sekolah khas seperti sekolah Cina, sekolah agama. Ini akan mendatangkan satu kesulitan apabila mereka dewasa kelak kerana mereka sudah terbiasa dalam kelompok mereka sendiri, di mana mereka tidak biasa untuk berinteraksi dengan kaum ataupun bangsa yang lain. Kemudian adalah dari segi politik, di mana kita dapat lihat ada sesetengah parti politik ingin menegakkan hak kaum mereka sendiri, di mana ini dapat mendatangkan satu perasaan bias ataupun perasaan yang merasakan kaum mereka sendiri adalah yang terbaik. Dengan secara tidak langsung, ini juga dapat mendatangkan satu ketidakfahaman sesuatu kaum dan boleh berlaku perpecahan ataupun perbelahan antara kaum yang lain. Seterusnya dari segi budaya dan agama, di mana berlaku beberapa kes di mana mereka mengadu perlukah azan dilaungkan ataupun kenapa perlu sesetengah kaum itu membakar colok kerana itu mendatangkan bau yang tidak enak. Jadi ini berlaku kerana ketidakfahaman sesuatu kaum tersebut dari segi adat mereka, dari segi budaya. Jadi ini adalah antara cabaran yang selalu berlaku di negara ini. Selain itu, dari segi mentaliti dan stereotip, di mana ini sangat popular di masyarakat kita, di mana mentaliti seperti Melayu malas kerja, Cina mabuk, India pukul-pukul. Jadi ini adalah satu mentaliti dan stereotip yang sangat buruk kepada masyarakat kita, di mana kita perlu menyahkan mentaliti tersebut. Kerana dengan adanya mentaliti begini, ini adalah satu cabaran yang sangat susah untuk kita tangani. Jadi ini adalah antara cabaran yang dilalui oleh masyarakat kita untuk membentuk satu masyarakat majmuk di negara ini. Kesannya akan mendatangkan satu kesusahan ataupun kepayahan ataupun ketidakharmonian di masyarakat sekeliling kita.
Jadi kita memerlukan beberapa langkah untuk menangani cabaran-cabaran begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Sufian bin Muhammad Salih. ID pelajar saya adalah 2020-959817 dan pada hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani cabaran yang diketengahkan oleh saudara Amal Husna sebentar tadi. Dan antara cabaran yang ada di dalam sektor pendidikan iaitu terdapat 3 jenis buah sekolah yang kita tahu adalah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan India, Tamil. Dan pada pendapat saya, para pelajar ini sendiri tidak dapat bergaul antara sesama bangsa, iaitu bangsa Melayu, Cina dan juga India dan lain-lain kerana terdapat sistem pendidikan seperti ini. Bagi saya ini tidak sesuai di masa sekarang dan antara langkah yang boleh mengatasi cabaran ini dengan menggabungkan ketiga-tiga buah sekolah tersebut menjadi sebuah sekolah sahaja untuk memastikan mereka dapat bergaul antara satu sama lain. Dan langkah yang kedua adalah di dalam sektor politik pula. Langkah untuk memastikan tiada pertelingkahan antara kaum dengan menegakkan antara kaum yang menegakkan hak kaum mereka. Cadangan yang sesuai untuk mewujudkan sebuah parti politik yang terdiri daripada berbilang kaum dan juga bangsa untuk memastikan semua hak mereka dapat dibela dengan adil dan saksama. Dan langkah yang ketiga pula, kempen kesedaran perlu dijalankan oleh pihak bertanggungjawab untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa menghormati antara satu sama lain dan mereka perlu menghormati budaya masing-masing dan tidak mempertikaikan ajaran yang diikuti oleh mereka. Dan yang terakhir pula adalah pendidikan awal amatlah penting dalam memastikan mentaliti masyarakat kita sentiasa positif dan tidak menghakimi mana-mana pihak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam tajuk ini adalah betapa pentingnya masyarakat majmuk untuk membina sebuah negara yang maju serta memastikan masyarakat hidup dalam harmoni. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.